InsyaAllah, mari kita sama-sama menilai kesahihan dakwaan dari P. Ramasamy, Satis Muniandi dan David Marshall. Dan berikut merupakan dakwaan-dakwaan mereka. Dakwaan pertama, Nagaswaran Muniandi menculik 3 anak itu semasa ketiadaannya untuk ditukarkan agama dan ditempatkan di sebuah pusat Islam di Perlis. Beliau dibantu oleh seorang perempuan bernama Nazira Nantakumari dari Pulau Pinang. Dakwaan yang kedua, Puan Loh di hadapan polis ditunjukkan dokumen berkaitan penukaran agama ketiga-tiga anak itu. Pengislaman ini dilakukan oleh seorang yang bernama Nazira Nantakumari. இந்த தாயாருக்கு தெரியாம இந்த கணவன் சொன்னாருன்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகளை மதம் மாற்றிய நசிரா என்கிற நசிரா பின்னால் என்ன குமாரி வருது பொழுது அதை செஞ்சது ஒரு பெண்மணி, சரிங்களா, ஒரு இந்திய முஸ்லிம் பெண்மணி. அவங்க என்ன காரணத்துக்காக அதை செஞ்சாங்கன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும், சரிங்களா, மதம் மாத்திட்டாங்க. Dakwaan ketiga, Nazira yang mengendalikan sebuah NGO Islam di Banyan Lepas, Pulau Pinang bertanggungjawab terhadap penukaran agama kanak-kanak itu. Dakwaan keempat, orang seperti Nazira untuk menyembunyikan orang bukan Islam, terutamanya kanak-kanak bawah umur tanpa kebenaran ibu bapa mereka. Dakwaan kelima, Nagaswaran, bapa yang terlibat dalam gejala dadah, terpengaruh dengan Nazira sehinggakan anak-anak itu diserahkan kepadanya. Dakwaan keenam, memandangkan bapaknya dipenjarakan, Nazira terus maju untuk mengislamkan anak-anak bawah umur itu untuk ditempatkan di rumah agama Islam di Perlis. Saya kenal dengan Ustazah Nazira. Selepas mulai mereka masuk Islam, saya yang kenalkan Ustazah Nazira dengan budak-budak tu. So mereka pun tak kenal Ustazah Nazira siapa, atau Ustazah Nazira pun tak kenal mereka. Jadi saya tengok orang-orang semua cakap Ustazah Nazira yang bawa mereka masuk Islam. Saya tak faham kenapa orang bercakap sampai boleh merosakkan nama Ustazah. Saya ada sedikit nasihat untuk Ramasamy. Ya, sedikit saja nasihat saya, iaitu agar Ramasamy berfikir beberapa kali sebelum menulis. Ini kerana pada 15 Februari di status Facebooknya, beliau menulis, memandangkan bapaknya dipenjarakan, Nazira terus maju untuk mengislamkan anak-anak. Ini kita boleh fahami, iaitu Ustazah Nazira yang telah mengislamkan mereka setelah Nagaswaran dipenjarakan. Tetapi bila kita melihat kepada bukti-bukti, iaitu bahawa Nagaswaran dan 3 anak-anaknya itu telah memeluk Islam pada 7 Julai 2020. 15 Februari, Ramasamy mengatakan Ustazah Nazira yang telah mengislamkan anak-anak itu setelah Nagaswaran dipenjarakan. Tetapi pada 18 Februari, Ramasamy menulis, dalam ketiadaannya, suaminya telah membawa anak-anak untuk diislamkan di Perlis. Maka persoalan saya kepada Ramasamy adalah, status anda pada 15 Februari yang betul ataupun 18 Februari yang betul? Kerana 15 Februari anda mengatakan Ustazah Nazira mengislamkan mereka setelah Nagaswaran masuk dalam penjara. Tetapi 18 Februari anda mengatakan bahawa Nagaswaran yang telah membawa anak-anak untuk diislamkan di Perlis. Soalan saya, yang mana satu? Nasihat saya, rayuan saya, boleh tak jangan mengelirukan orang lain dengan kekeliruan anda? Dakwaan ketujuh, pihak berkuasa Islam di Pulau Pinang perlu mengambil perhatian serius terhadap kegiatan Nazira dan menyiasat sama ada dia bertindak bagi pihak mereka. Sungguh menjijikkan dan memalukan bagi orang-orang seperti Nazira untuk menukarkan agama anak-anak yang lemah secara paksa dalam kalangan kanak-kanak yang miskin dan patah hati. Ramasamy, anda mengatakan sungguh menjijikkan dan memalukan untuk orang seperti Ustazah Nazira menukarkan agama anak-anak kecil secara paksa. Soalan saya untuk anda, di mana bukti anda bahawa beliau memaksa orang masuk Islam? Ada tak bukti? Ataupun sekadar cakap sahaja?
Dan saya juga ada soalan lagi untuk Ramasamy. Ramasamy, nak tanya sikit boleh? Memuja ketua pengganas LTTE dan menyembah AK-47 tu, itu suci ke ataupun menjijikkan dan memalukan dengan mengagungkan seorang ketua pengganas? Tuduhan demi tuduhan dari Ramasamy, Satis Muniandi, David Marshall serta komentar netizen terhadap Ustazah Nazira itu suci atau jijik? Dakwaan ke-8. Anak-anak menangis melihat ibu tetapi mereka dibimbing oleh ancaman Nazira sehinggakan mengatakan jika mereka pergi bersama ibu, bapa akan membunuh diri di penjara. Dakwaan ke-9. Trauma yang dicetuskan oleh bapa yang tidak bertanggungjawab, Nazira dan pegawai Jabatan Agama. Nasihat saya kepada Ramasamy, sebelum anda menulis, pastikan anda bukan mendengar sahaja lalu menulis, tetapi saya sangat menghargai jikalau anda sebagai seorang ahli politik boleh mendatangkan bukti-bukti apabila bercakap. Jangan dengar kemudian terus tulis. Sebab itulah dalam Islam, Nabi Muhammad kata, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta apabila dia terus menyampaikan apa sahaja yang dia dengar. Ramasamy, kalau setakat bercakap, semua orang boleh bercakap. Tetapi, mana buktinya? Dakwaan ke-10. Ustazah Nazira menyorokkan mereka, menjaga mereka selama 3 atau 4 tahun. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க தான் அந்த பிள்ளைய வச்சிருந்திருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து ஒரு மெசேஜர் பண்ணிருக்காங்க. 4 வருஷமா புள்ள வந்து 3 வருஷத்துக்கு மேல வந்து புள்ள வந்து அவங்கள்ட்ட தான் இருந்திருக்கு. 3 பிள்ளைங்களும். சோ 3 பிள்ளைங்களும் அவங்க தான் வச்சிருந்திருக்காங்க. Kepada David Marshall, Nagaswaran sendiri yang daftarkan anak-anaknya untuk masuk ke Yayasan Abu Bakar pada 12 September 2020. Dan kemudian Ustazah Nazira sendiri yang memulakan inisiatif menghubungi Puan Loh pada 10 Januari 2022. Logik ke orang yang nak menyorokkan anak orang menghubungi ibu bapa mereka dan hantar gambar anak-anak itu? Mereka memeluk Islam pada Julai 2020 dan hanya berkenalan dengan Ustazah Nazira pada 1 Ogos 2020. Tak sampai pun 2 tahun lagi, David. Oi, David Marshall, kamu ni pandai mengira ke tidak ni? Adakah logik tuduhan David Marshall ni mengatakan Ustazah Nazira menyorokkan mereka, sedangkan Ustazah Nazira yang menghubungi Puan Loh, kongsikan gambar terkini anak-anaknya, serta jangan lupa David Marshall, saya tidak pasti Loh Siew Hong ada bagi ke tidak, tetapi Puan Loh sendiri yang kata tidak mahu mengganggu pelajaran anak-anaknya dan mahu berjumpa dengan Ustazah Nazira. Maka di manakah menyoroknya sedangkan Puan Loh sendiri yang kata? Dakwaan ke-11. Satis Muniandi mengatakan tindakan perlu diambil terhadap Ustazah Nazira kerana memisahkan anak-anak dari ibu. குறிப்பிட்ட நபர் அந்த நசீரா நந்தகுமாரின்றவங்க மேலேயும் அந்த ஃபவுண்டேஷனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு இயக்கம் விதாயா ஃபவுண்டேஷன் சென்டர் சென்டர் ஃபவுண்டேஷன் இவங்க மேலேயும் வந்து அதிகமான அளவில் வந்து போலீஸ் புகார்களை நாம் செய்ய போகிறோம். ஏன்னா வந்து இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு அடிப்படை அத்துமீறல். ஒரு சாதாரண ஒரு பிள்ளைகிட்டேருந்து வந்து ஒரு தாய்கிட்டேருந்து வந்து பிள்ளையை பிரிச்சுட்டு இது வரைக்கும் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. Dia duduk lebih kurang dalam beberapa bulan lah, tak silap saya dia hilangkan diri. Lepas itu kami yang duduk jaga dengan lebih kurang dalam setahun lebih. Dia main bising-bising buat gelabak-gelabak lah. Dia jalan sini dia bising. Aku ada surat lah, orang kena ikut saya lah, macam-macam lah dia cerita. Lepas tu anak-anak tu duduk bising kat dia balik lah. Memang mak pergi mana selama ni 1 tahun lebih cari saya, makcik ayah yang jaga dia, macam-macam lah dia pun cerita. Memisahkan anak-anak dari ibu atau ibu yang pergi jauh berpisah dengan anak-anak sampai melahirkan bayi lelaki pada 31 Ogos 2021. Betul ke apa yang A2 kata tentang ibunya yang pergi kepada lelaki tua? Adakah ini lelaki yang dimaksudkan?
Dan apabila gambarnya ini ditularkan oleh ibu saudara kepada 3 budak itu, maka lelaki ini menghubungi ibu saudara mereka lalu membuat ugutan bunuh. Betul ke? Ini dia. Mari kita dengar rakaman suara panggilan beliau kepada Parimala Muniandi, iaitu ibu saudara kepada A1, A2 dan juga B1. வேற என்ன சொல்றா? இல்லையா அந்த சுடுகாட்டுக்கே வரோம் நாங்க இந்த பிரச்சனை முடிட்டோம். அப்படியா? நான் வந்து உனக்கு கேட்டேன். ஓகே சொல்லு பேசு. தெரியுதா? பேசு. இஷ்டத்துக்கு ஆளாட போட்டோலாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காத. தெரியுதா? Beberapa dakwaan tentang Loh Siu Hong sebagaimana dilaporkan oleh media. Apakah benar kesemua dakwaan mereka? Siri 4, siri terakhir, kronologi kes Loh Siu Hong menilai kesahihan dakwaan Loh Siu Hong.